ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى
أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi dapat bersama-sama untuk mengikuti sesi perkongsian ilmu, sedikit tazkirah ringkas yang akan saya sampaikan. InsyaAllah mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian ini dapatlah memberi manfaat kepada kita semua, termasuk pada diri saya sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang hormati Allah, sebagaimana yang telah saya sebut dalam kuliah-kuliah yang lepas, antara perkara-perkara yang penting dalam kehidupan kita sebagai umat Islam adalah suatu yang kita jelmakan dalam diri kita yang dikenali sebagai akhlak Muslim, iaitu sesuatu yang kita buat, sesuatu yang kita lakukan, yang mana perkara-perkara itu mendatangkan kebaikan bukan sahaja kepada orang-orang di sekitar kita, malah juga kepada diri kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sekali lagi marilah kita bersyukur atas apa yang telah Allah kurniakan kepada kita. Kadang-kadang kita tak terasa apa yang Allah kurniakan itu sesuatu yang berharga bagi kita, sehinggalah satu ketika kita kehilangan apa yang kita miliki. Kita tak perlu tengok contoh yang jauh. Kita tengok dalam keadaan situasi sekarang, kan ada beberapa kawasan yang mana sekarang ni mengalami gangguan bekalan air, tuan-tuan. Jadi waktu dalam keadaan yang biasa, mungkin air itu suatu yang mewah bagi kita, kan, sambil gosok gigi air biarkan mencurah-curah. Tapi bila tak ada air, setitik pun bila digunakan terasa amat berharga. Kita akan mula menjimatkan air, dan begitulah bila keadaannya, bila kita kehilangan sesuatu yang kita miliki selama ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, itu adalah sedikit ataupun satu contoh yang kecil. Apatah lagi kalau benda-benda yang lebih besar lagi yang kita perolehi tiba-tiba hilang daripada kita, maka pada waktu itu kita akan merasa amat menyesal, dan masa itulah kita akan terasa mengapa aku tidak menghargainya daripada awal lagi. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, begitu juga dengan akhlak ataupun sesuatu yang
yang kita jelmakan melalui perlakuan kita. Orang yang berakhlak ini adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah Islam amat menggalakkan agar kita sentiasa berakhlak mulia. Bila sebut akhlak, maka ia berkait rapat dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka orang-orang yang berakhlak ni kita katakan sebagai orang-orang yang berbuat baik. Jadi berbuat baiklah kita walaupun di mana saja kita berada. Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan nikmat. Sebenarnya Allah ni adalah Tuhan yang amat pemurah, maha pemurah lagi maha menyayangi. Allah bagi kita nikmat. Allah bagi pelbagai nikmat kepada kita. Sebab apa Allah bagi? Supaya kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Malah dalam Quran pun Allah sebut, sekiranya kamu bersyukur dengan nikmat aku, maka aku akan tambah lagi nikmat, tambah lagi. Allah memang nak tambah nikmat kepada kita, tetapi dengan satu syarat, kita kena bersyukur. Bila kita bersyukur, Allah tambah dan lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, janganlah kita mempersia-siakan segala nikmat yang telah Allah berikan. Okey, dalam keadaan sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, kita menghadapi satu lagi ancaman wabak ataupun pandemik COVID-19, virus COVID-19 ataupun coronavirus. Dalam keadaan sekarang, manusia boleh dikatakan dalam keadaan kebimbangan. Bila-bila masa saja, tanpa disangka-sangka, kita mungkin boleh terkena dengan virus tersebut. Sebab apa? Sebab virus itu adalah sesuatu yang kita tak nampak. Jadi bila tak nampak, kita akan mengambil langkah pencegahan. Sebagaimana dalam kuliah yang lalu ada saya sentuh, bagaimana kalau kita dalam nak menghadapi COVID-19 ni ataupun COVID-19 ini, kan kita bersungguh-sungguh mencuba mencegah agar kita tidak terkena dengan virus tersebut. Maka begitulah dalam kehidupan kita, cuba kita kaitkan situasi semasa ini dengan kehidupan kita. Ada perkara-perkara yang kita tengok ataupun mungkin kita tak perasan, terutamanya yang melibatkan tingkah laku kita, yang melibatkan akhlak kita dan yang melibatkan perbuatan kita dalam kehidupan seharian. Mungkin dalam kita menjalani kehidupan, kita bermuamalah ataupun kita berhubung dengan pelbagai pihak, dan kita kadang-kadang kita tak sedar, tanpa kita sedari kita telah melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak disenangi oleh beberapa pihak. Maka disitulah kita sepatutnya ada satu inisiatif untuk berjaga-jaga, berhati-hati supaya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang akhirnya membuatkan pihak ataupun orang lain menimbulkan kesusahan kepada orang lain. Oleh itu dalam Al-Quran Al-Karim banyak ayat-ayat yang Allah telah turunkan kepada kita berkaitan dengan akhlak ataupun galakkan untuk berbuat baik. Antaranya sebagaimana dalam satu petikan ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Okay, dalam ayat ini ada satu kalimah yang Allah telah sebut wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, iaitu berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita dalam hidup kita ni, kita sentiasa menghadapi pelbagai keadaan. Ada masanya kita susah, ada masanya kita senang. Malah kalau dikira, rasanya mungkin lebih banyak kesenangan daripada kesusahan yang Allah berikan kepada kita. Jadi Allah menggalakkan kita untuk berbuat baik kepada semua manusia, sama ada dengan rakan kita ataupun dengan jiran kita ataupun dengan adik-beradik kita, apatah lagi dengan ibu bapa kita, guru-guru, pemimpin dan sebagainya. Berbuat baik dengan semua orang sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Bagaimana Allah berbuat baik kepada kita? Dengan memberikan pelbagai nikmat, dengan membimbing kita ke jalan yang benar, dengan melakukan ataupun memberikan kita pelbagai kemudahan dalam kita melayari kehidupan kita. Kalau kita lihat, kalaulah katakan Allah nak membalas kita dengan apa yang kita buat,
Mungkin ada setengah manusia ni dia membuat suatu perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, kan? Allah berhak untuk membalasnya on the spot, tetapi Allah selalunya memberikan masa untuk dia bertaubat, bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disitulah adalah rahmat Allah, disitulah rahmat Allah yang dikurniakan kepada kita, maknanya kasih sayang Allah. Allah tidak membalasnya dengan serta-merta sebagaimana yang kita lihat pada umat-umat yang terdahulu. Banyak berlaku kemungkaran yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, maka Allah telah mengazab mereka dengan pelbagai azab dan pelbagai balasan yang pedih. Tapi kita umat Nabi Muhammad, Allah kurniakan satu ruang, peluang untuk kita bertaubat, selagi mana kita masih lagi bernyawa, selagi mana kita masih lagi diberikan Allah umur yang panjang, maka bolehlah kita bertaubatlah kita dengan segala kesilapan yang telah kita lakukan, maka bertaubatlah kita, mohon ampun, mohon maaf. Allah akan ampunkan segala dosa yang kita lakukan. Jadi dalam ayat yang saya baca tadi, dalam ayat yang tersebut dikatakan sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu, maka kamu berbuat baik kepada orang. Kalau Allah boleh berbuat baik kepada kita, manusia yang kerdil ni, mengapa kita ni manusia yang kerdil tidak mahu berbuat baik dengan orang lain? Malah ada kalanya kita manusia ni dia ada rasa sombong pada sesama manusia. Dan ada juga di kalangan manusia ni sampaikan tak boleh nak memaafkan kesalahan orang yang dilakukan kepada dirinya. Itu biasalah, kan? Ada kalanya bila kita dalam keadaan yang marah, kan, kita pun keluarlah ungkapan-ungkapan yang tak sepatutnya dikeluarkan. Malah ada di kalangan kita sampai mengatakan aku takkan maafkan si fulan dan si fulan ni sampailah dunia akhirat. Itu satu kenyataan yang begitu berat. Sedangkan Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun, Allah Tuhan yang Maha Penyayang. Jauh berbeza dengan diri manusia. Tetapi manusia ada kalanya bersikap melebihi daripada apa yang Allah tunjulkan, melalui sifat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Baik. Dan antara galakan berbuat baik juga ialah kita kena ingat, orang yang berbuat baik ini dia akan beroleh kebaikan di akhirat nanti. Kalau tidak di dunia, di akhirat pasti dia akan beroleh kebaikan atas perbuatan baik yang telah dilakukan. Jadi manusia kadang-kadang buat suatu perkara yang baik, tak perlulah mengharapkan kepada balasan, tak perlu mengharapkan kepada penghargaan. Kadang-kadang manusia ni bila dia buat baik, dia kata aku dah buat sekian-sekian tapi tak ada seorang pun yang menghargai kebaikan yang aku buat. Aku buat ini orang tak nampak, aku buat ni orang tak nampak. Tetapi sedarlah bahawa setiap apa yang kita lakukan, walaupun benda tu kecil zarah sekalipun, kebaikan yang kita lakukan tidak akan terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita melakukan perkara-perkara yang baik, dan janganlah sekali-kali kita melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam surah Az-Zumar yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ibadillazina amanu taqu rabbakum lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'atun innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang yang berbuat baik di dunia ini akan beroleh kebaikan di akhirat, dan bumi Allah ini luas. Sesungguhnya orang yang bersabarlah sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Maknanya apa tuan-tuan dan puan-puan? Maknanya setiap perbuatan kita, perbuatan baik kita tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Percayalah, Allah akan mengganjarinya. Kalau tidak di sini, maka di akhirat nanti. Bila kita sampai pada hari akhirat, pada waktu itu kita tidak ada apa-apa yang kita harapkan selain daripada rahmat dan kasih sayang Allah. Dan pada masa itulah kita mengharapkan, ya Allah, kalau masa kat dunia dulu aku buat sekian, pasti aku dapat pahala. Kalau aku buat sekian, pastilah engkau akan memberi rahmat kepadaku dan sebagainya. Pada waktu itu kita akan terfikir sebegitu rupa.
Di dunia mungkin kita kata aku buat ni pun tak ada orang pandang, aku buat macam ni pun tak dapat apa-apa balasan, baik aku tak buat. Tapi bila di akhirat sana, satu ataupun sedikit kebaikan pun kita harapkan kalaulah aku buat dulu, kalaulah aku buat itu. Jadi itulah yang kan dikatakan oleh manusia bila sampai di akhirat nanti. Kan sebagaimana dalam Al-Quran banyak ayat yang mengatakan bahawa betapa menyesalnya manusia bila bertemu dengan hari akhirat. Orang yang baik dia menyesal sebab apa? Sebab kenapalah dulu aku tak tambah lagi kebaikan? Kenapa aku buat kebaikan tetapi tak cukup? Sikit sangat. Kenapa aku tak tambah lagi? Nescaya aku akan dapat ganjaran yang lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang buat jahat pula menyesal juga. Kenapa dulu aku buat jahat? Kenapa dulu aku tak ikut orang-orang yang baik ni? Berbuat kebaikan. Kenapalah aku begini? Kenapalah aku begini? Begitu juga dengan orang-orang yang mungkin sedikit perbuatan baiknya, dan begitu orang-orang yang pelbagai macam lah. Di akhirat nanti semua orang akan menyesal dengan apa yang dilakukan, sama ada perbuatan yang tidak dilakukan ataupun menyesal dengan mengapa kebaikan ataupun pahala tidak dikumpul sebanyak-banyaknya supaya menjadi bekalan yang sebaik-baiknya di akhirat nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita memperbanyakkan kebaikan. Sebarkanlah kebaikan ke seluruh alam. Bila kita sebut tentang kebaikan, bukanlah kebaikan itu hanya kepada manusia saja, malah juga kebaikan kepada alam sekitar, kepada haiwan, kepada tumbuh-tumbuhan dan segala makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Maka janganlah sekali-kali kita melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hukama yang mengatakan, kata-kata hukama yang mengatakan, belajarlah menahan diri dari selalu ingin melihat jasa dan kebaikan sendiri. Orang yang ikhlas itu bijak menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Jadi dekat sini kata hukama ni, dia menggalakkan kita supaya membuat kebaikan, tetapi kita tak perlulah mewawarkan, menghebahkan yang aku dah buat baik. Kadang-kadang kita buat kebaikan tu, sekarang ni zaman teknologi kan, jadi bila dah buat perkara-perkara baik, nak update dalam WhatsApp, nak update dalam Facebook, macam-macam lah yang dilakukan dalam zaman teknologi sekarang ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bukan kata tak boleh, bukan kata perkara itu suatu yang diharamkan, tetapi perkara-perkara sebegitu boleh menyumbangkan kepada hilangnya rasa ikhlas dalam kita berbuat kebaikan. Jadi seelok-eloknya yang digalakkan oleh Islam ialah kita buat perkara-perkara yang baik, dan dalam masa yang sama kita sembunyikan perkara-perkara baik yang kita buat itu, sebagaimana kita bersungguh-sungguh menyembunyikan kejahatan ataupun perkara-perkara maksiat yang dilakukan oleh diri kita. Kan, kalau seseorang tu melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, sebagai contoh, ada orang yang tak berpuasa, sebagai contoh orang yang tak solat, mencuri dan sebagainya, disembunyikan perkara-perkara yang jahat itu supaya orang tak nampak. Malu tau kalau tak solat orang tahu, malu kalau tak puasa orang tahu. Tetapi bila buat benda baik, nak ditunjuk-tunjukkan dan nak dihebahkan serata alam. Bukanlah, sekali lagi saya tekankan, bukanlah saya katakan perkara bila kita sebarkan itu satu yang salah, tetapi dibimbangi kebaikan yang kita buat itu akan menyebabkan kita rasa kurang ikhlas, disebabkan dengan kita menghebahkan. Maka sebagaimana kita sembunyikan kejahatan ataupun keaiban kita, maka kita sembunyikan juga kebaikan kita. Itulah yang dimaksudkan dalam kata-kata hukama yang saya sebutkan sebentar tadi. Baik. Seterusnya manusia yang berakhlak baik ini ialah orang yang bagaimana? Iaitu orang yang sentiasa berusaha memperbaiki amalan. Kita ni manusia ni adalah seorang ataupun insan yang amat lemah, amat lemah. Mungkin kita boleh buat suatu kebaikan setelah kita mendengar ceramah, mungkin dengan tazkirah begini kita akan bersemangat nak buat kebaikan dan terus kita buat kebaikan. Tapi mungkin sehari dua bolehlah, kemudian mulalah kita pun dah mula rasa malaslah nak buat perkara-perkara yang baik, ataupun malaslah nak buat ibadah dan sebagainya. Jadi orang yang berakhlak ni ataupun orang yang baik ini ialah orang yang sentiasa cuba untuk memperbaiki amalan, sebab dia tahu amalannya tu pasti akan ada
kecacatan ataupun kekurangan. Sebagaimana Allah sebut dalam surah An-Nahl, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, iaitu sesungguhnya Allah berserta orang yang bertakwa dan orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Maknanya orang yang sentiasa cuba untuk memperbaiki amalannya itu Allah akan bantu, dan Allah akan bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kebaikan dan juga berusaha untuk memperbaiki amalannya sedikit demi sedikit. Bila sebut tentang memperbaiki amalan ini, kan, kita ada kalanya terlampau mungkin bersemangat, kan, memperbaiki amalan tu, dilakukan amalan tu secara perubahan secara drastik. Maka perkara-perkara begitu tidaklah begitu digalakkan, sebabkan mungkin bila dah kita buat secara drastik dan kita buat secara melulu, dan mungkin kita melakukannya dengan contohlah, sebagai contoh senang, contohnya seorang tu dia nak mula baca Quran. Selama ni mungkin dia tak pernah, jadi dia rasa nak baca Quran, maka dia buka Quran, baca, tak boleh ni, satu muka surat mana boleh, tak cukup, nak buat baik kena banyak sikit, bacalah 2, 3, 4, akhirnya sampai ke 30 muka surat. Okey, 30 muka surat dapat hari ni, tapi besok baca 2 dah lah, dosa separuh cukup lah. Jadi makin berkurangan. Sebab apa? Sebab dia perubahan tu berlaku secara drastik, dan kemudian terus dia nak melakukan dengan sebanyak-banyaknya. Yang seelok-eloknya yang disarankan oleh Islam ialah melakukan kebaikan itu secara konsisten, berterusan. Kalau boleh mampu buat banyak sekaligus, besok pun buat dalam kadar yang sama. Tapi kalau tak mampu, buat sikit demi sikit. Macam baca Quran tadi, bacalah, mungkin baca dengan 10 ayat dulu, kemudian besok pun baca 10 ayat. Kalau boleh tingkatkan sikit jadi 13, dan akhirnya 1 muka, dan kemudian 2 muka, dan teruslah ditingkatkan dari semasa ke semasa. Itulah maksudnya kita cuba memperbaiki amalan dari semasa ke semasa. Baik, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yang maksudnya, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya, dan berdoalah kepadanya dengan perasaan bimbang kalau tidak diterima, dan juga dengan perasaan terlalu mengharapkan supaya makbul. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang memperbaiki amalannya. Jadi nampak di situ ayat tersebut Allah menyebut bahawa rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang sentiasa cuba untuk memperbaiki amalannya. Kan? Bila sebut tentang rahmat ni, apa lagi lah yang lebih berharga daripada rahmat Allah. Manusia dimasukkan ke syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan amalan-amalannya semata-mata. Amalan tu kalau dibandingkan dengan rahmat Allah terlampau jauh bezanya. Jauh bezanya, memang tak sebanding pun dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu amat besar dibandingkan dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Jadi bila Allah sebut kat sini rahmat Allah tu, rahmat ni maksudnya apa? Rahmat ni kasih sayang Allah, belas kasih Allah, sayangnya Allah kepada kita ni dengan memberikan rahmat dan memberikan pelbagai kurniaan kepada kita. Jadi bagi orang-orang yang memperbaiki amalannya, rahmat Allah tu, kasih sayang Allah tu sentiasa dekat dengan orang yang memperbaiki amalan. Dan bila rahmat Allah dekat dengan kita, maka segala apa yang kita buat Allah akan bantu. Kan? Kalau kita nak buat satu kebaikan, Allah akan dorongkan. Dan saya nak sebut di sini, kita kena sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahan dalam situasi ataupun dalam keadaan kita melakukan kebaikan. Sebab apa? Bagi orang-orang yang berbuat baik itu ada 2 ganjaran sebenarnya bagi dia. Yang pertama ialah ganjaran atas kebaikan yang dilakukannya. Yang kedua, bila orang tu berbuat kebaikan, maka dalam masa yang sama dia meninggalkan kejahatan, maka dapatlah 2 ganjaran di situ. Begitu juga dengan orang-orang yang berada dalam majlis-majlis yang baik-baik, seperti majlis-majlis ilmu, majlis-majlis perbincangan untuk menyelesaikan masalah, mesyuarat dan sebagainya, maka di situ juga ada kebaikan. Sebab apa? Bila kita berada di tempat-tempat yang baik, tempat-tempat ilmu dan sebagainya, maka pada waktu itu sebenarnya Allah sedang meletakkan kita di tempat-tempat yang baik, meletakkan kita dalam rahmat Allah dan kasih sayang Allah. Kan?
berbeza dengan orang yang sentiasa dekat dengan perkara-perkara yang buruk. Jadi dalam keadaan kita diberikan Allah kesempatan untuk melakukan kebaikan, maka kita perbanyakkanlah untuk melakukan kebaikan. Dan dalam kita nak buat kebaikan ini, jangan kita lupa untuk sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita manusia, kita tak mampu untuk melakukan kebaikan kecuali dengan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kena selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami ke arah melakukan ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna ala zikrika, bantulah kami untuk menyebut kamu ataupun mengingati kamu, ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika, dan mensyukuri nikmatmu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan memperbaiki atau memperelokkan, mempercantikkan lagi amal ibadah kami kepadamu. Doa itulah yang antara doa yang dianjurkan oleh Islam. Bacalah doa itu selalu, insya-Allah Allah akan bantu kita dalam melakukan kebaikan, insya-Allah. Dan satu lagi yang ingin saya sentuh dalam kesempatan masa yang ada ini, sekiranya seseorang itu melakukan suatu perkara yang tidak disukai ataupun yang buruk, maka segeralah ya minta ampun, minta maaf, bertaubat kepada Allah, dan dalam masa sama kita terus melakukan perkara-perkara yang baik. Sebab antara anjuran kepada orang yang melakukan kebaikan ialah ikutilah kejahatan dengan kebaikan. Maksudnya bila seorang mungkin tersalah langkah, mungkin terlupa, teralpa melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, maka segeralah memohon ampun dan terus melakukan perkara-perkara yang Allah redai. Maka setiap perkara-perkara yang baik bila kita lakukan, insya-Allah Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Abu Zar meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepadanya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ikutilah perbuatan buruk dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji, supaya perbuatan baik itu dapat menghapus dosa perbuatan buruk yang kamu lakukan itu. Bergaulah dengan orang lain dengan menggunakan akhlak terpuji. Jadi dalam hadis ni, sebagaimana saya nyatakan tadi, sekiranya kita tersalah langkah, maka segeralah kita perbetulkan, kembalilah ke jalan yang benar, kembalilah melakukan kebaikan-kebaikan. InsyaAllah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita, Allah akan memaafkan ataupun mengampunkan dosa-dosa kita. Ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun, yang Maha Pemaaf. Allah tidak seperti manusia. Manusia, jika kita melakukan kesalahan, kadang-kadang kita susah untuk melupakan kesalahan yang orang lakukan pada kita. Tapi Allah, bila kita melakukan kesalahan, kita memohon ampun kepada Allah, Allah akan memaafkan, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Malah Allah tidak akan mengingat sikit pun apa yang telah kita lakukan. Kalau kita, mungkin kita boleh maafkan, tetapi apa? Tetapi kadang-kadang kita masih teringat-ingat lagi kesalahan orang tu. Tapi Allah tidak begitu. Allah bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Ghafur, Maha Pengampun kepada hamba-hambanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sekali lagi saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga diri saya sendiri, marilah sama-sama kita melakukan perkara kebaikan. Fikirkan perkara-perkara yang baik, jangan fikirkan perkara-perkara yang negatif. InsyaAllah dengan kita berfikir perkara-perkara baik, maka kita akan terdorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, insyaAllah. Jadi cukuplah setakat itu. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Segala apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan segala apa yang disampaikan ini dapat beri manfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا
فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا